Untuk makluman Yang Berhormat, saya mohon izin Puan Ketua untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kampar bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Mebok bertarikh 11 November 2024 kerana pertanyaan adalah mengenai isu yang sama. Silakan. Untuk maklumat Yang Berhormat, aspirasi kerajaan untuk mencari bangkai pesawat MH370 tidak akan diabaikan. Sekiranya terdapat maklumat ataupun petunjuk baru yang sahih dan kukuh ataupun credible evidence diperolehi, maka operasi pencarian selanjutnya akan dipertimbangkan oleh kerajaan. Ini merupakan pendirian konsisten oleh kerajaan Malaysia. Dalam hubungan ini, Kementerian Pengangkutan sedang merundingi tawaran daripada syarikat Ocean Infinity dari United Kingdom yang telah dikemukakan kepada pihak Kementerian Pengangkutan pada bulan Jun yang lalu untuk meneruskan operasi pencarian dasar laut bagi mengesan bangkai pesawat MH370 di satu lokasi baru yang dianggarkan seluas 15,000 km persegi di selatan Lautan Hindi berdasarkan prinsip no fine, no fee. Mengikut prinsip no fine, no fee, kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran kepada syarikat ini sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemui. Lokasi kawasan pencarian baru yang dicadangkan oleh syarikat Ocean Infinity adalah berasaskan kepada maklumat serta analisis data terkini yang telah dibuat oleh pakar-pakar dan penyelidik yang dirujuk oleh syarikat tersebut. Cadangan operasi pencarian oleh Ocean Infinity ialah cadangan yang kukuh ataupun kredibel dan boleh dipertimbangkan oleh kerajaan selaku negara pendaftaran pesawat MH370. Sekian, terima kasih. Kampar. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Saya merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana tidak putus asa dalam misi pencarian MH370. Tempoh satu dekad telah berlalu dan kita tak boleh putus asa. Dan saya yakin Malaysia dan dunia kita tidak sanggup untuk melihat MH370 ditinggalkan begitu saja tanpa apa-apa jawapan. Jadi soalan tambahan saya, Yang Berhormat Menteri, pada Januari 2018, kerajaan pada masa itu telah mengumumkan satu perjanjian dengan syarikat swasta Ocean Infinity bahawa 70 juta US dollar akan diberi kepada syarikat Ocean Infinity jika mereka berjaya untuk mencari bangkai pesawat MH370. Jadi pada hari ini 2024, adakah ganjaran kepada Ocean Infinity ini masih kekal? Dan apakah penghalang kepada usaha pencarian baru kepada MH370 untuk dimulakan secepat mungkin? Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertamanya, rundingan dan juga perjanjian dengan pihak Ocean Infinity masih dibincangkan dan belum lagi dimuktamadkan. Namun begitu, saya boleh memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa kos yang diminta oleh pihak syarikat Ocean Infinity adalah sama dengan kos yang mereka minta 10 tahun yang lalu. Ataupun tahun 2018, maaf saya, bukan 10 tahun lepas, 2018 kos yang sama iaitu 70 juta. Ketika itu telah ada perjanjian dengan kerajaan, tetapi mereka tidak dapat menemui bangkai pesawat. Oleh sebab itu tak ada apa-apa bayaran yang telah pun dibayar kepada syarikat. Dan perjanjian ataupun kos yang sama diminta dalam draft perjanjian sama yang sedang dirundingkan antara kerajaan dengan pihak syarikat Ocean Infinity. Dan sekiranya dimuktamadkan dan perlu mendapat kelulusan daripada Jemaah Menteri, maka saya akan memberikan pengumuman secara terbuka. Terima kasih. Setiu. Okey, terima kasih Yang Di-Pertua. Mengambil iktibar daripada tragedi MH370, apakah strategi menyeluruh kerajaan bagi meningkatkan prestasi penerbangan awam negara terutamanya membabitkan aspek keselamatan penerbangan awam? Dan apakah status terkini proses pembicaraan tuntutan pampasan oleh ahli keluarga mangsa di Mahkamah Cina antara ahli keluarga mangsa dengan Malaysia Airlines, Boeing dan syarikat lain yang terlibat? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, yang pertamanya, selepas insiden kejadian MH370 10 tahun yang lalu, memang di pihak antarabangsa, terutamanya di pihak IKO, telah ada banyak penambahbaikan dari segi aspek-aspek keselamatan penerbangan awam yang diwajibkan untuk syarikat-syarikat penerbangan di seluruh dunia. Dan sudah tentu Malaysia juga mengambil langkah yang sama untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga features-features yang lebih
efisien dan baik untuk meningkatkan tahap keselamatan penerbangan. Dari segi status pendakwaan di China, itu saya tak pasti apa status kat sana, tetapi untuk negara kita, apa sahaja pampasan yang perlu dibayar kepada pihak NOK memang telah pun diselesaikan sebelum ini. Namun begitu, ada sebilangan kecil keluarga-keluarga NOK ataupun next of kins, mereka tidak sanggup menerima bayaran pampasan tersebut. Jadi deadline untuk mereka telah pun berlalu, tetapi Kementerian Pengangkutan mengambil satu sikap bahawa sekiranya mereka masih berharap ataupun mereka sanggup untuk menerima bayaran tersebut, kita terbuka untuk berbincang dan menjadi pengantara antara pihak syarikat penerbangan dengan pihak NOK. Tetapi setakat ini memang ada sebilangan kecil yang tak sanggup atas beberapa sebab peribadi mereka. Mereka merasakan bahawa mungkin mereka masih ada harapan untuk menerima kepulangan ahli keluarga mereka. Itu ada beberapa sebab peribadi mengapa mereka tidak menerima bayaran tersebut. Terima kasih. Tuan Hassan bin Saad Baling.